terdapat beberapa kaedah dalam mengesahkan kesahihan sumber sejarah, antaranya ialah sumber primer. Jadi bagi sumber primer ni, sumber ni ialah bahan asli yang sebenarnya dijadikan rujukanlah oleh para sejarawan. Sebagai contohnya seperti watika, catatan, warka, sumber artifak, dokumen kerajaan, batu bersurat dan juga sebagainya. Jadi terdapat juga beberapa sejarawan yang telah menggunakan kaedah ini untuk menulis karya mereka. Sebagai contohnya Herodotus. Okey, untuk Herodotus ni, beliau telah menggunakan bahan-bahan bertulis yang real dan lama lah untuk membuat dia punya karya. Sebagai contohnya seperti puisi, karya geografi dan juga sebagainya. Lepas tu benda-benda inilah yang dimasukkan dalam karyanya. Okey, Herodotus juga telah menggunakan kaedah ini untuk mengkaji semula sejarah awal negara, dan semua sumber primer yang memberi maklumat tentang asal-usul bangsa, terutamanya dari Yunani, Mesir, Babilonia dan Parsi, telah digunakanlah untuk menghasilkan dapatan kajian yang dicari. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa sejarawan yang telah memberikan pandangan tentang kaedah sumber primer ini. Sebagai contohnya seperti Arthur Marwick, beliau telah mengatakan bahawa sumber primer ni ialah sumber ataupun bahan yang berbentuk asas, mentah dan tidak sempurna, which is benda yang belum diproses oleh ahli sejarah. Okey, seperti yang kita sedia tahu tadi, sumber primer ini merupakan sumber yang belum diproses atau yang asal yang belum ditafsir oleh ahli sejarah. Sekarang kita akan beralih kepada sumber yang telah diproses, iaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ini dia membawa maksud tafsiran, penyeluruhan, kesimpulan dan andaian yang dibuat oleh pengkaji terhadap perkara yang dikajinya, bersandarkan dengan sumber utama tadilah. Jadi sumber sekunder ni dia sumber yang telah ditafsir dan dinilai oleh ahli sejarah daripada bentuk primer kepada bentuk sekunder. Sumber sekunder ni mempunyai perkaitan rapat dengan sumber primer tadilah. Contoh sumber sekunder ni adalah buku-buku, majalah, akhbar, jurnal, tesis, artikel atau esei yang menganalisis sesuatu isu yang penting berfungsi sebagai bahan rujukan. Menurut Louis Gottschalk dalam karyanya Understanding History, A Primer of Historical Method, sumber sekunder ni adalah sumber yang berbentuk catatan yang diperolehi siapa saja yang bukan saksi yang hadir semasa kejadian tersebut berlaku. Okey, pengkaji ini akan menganalisis kandungan dan membandingkan sumber-sumber tersebut tu untuk melihat dia punya konsistensi atau kesamaan dalam maklumat yang disampaikan. So dalam perbandingan ini, pembandingan sumber dia akan menggunakan lebih daripada satu sumber tu untuk membandingkan maklumat lah. So jika berbagai sumber ini yang berbeza dari sumber primer, sumber sekunder ni, ia menyokong satu peristiwa atau fakta, so ia akan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kesahihan maklumat tersebut. Kaedah perbandingan sumber yang terakhir adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang wujud melalui percakapan atau pertuturan daripada seseorang saksi yang telah terlibat secara langsung atau menyaksikan sendiri sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Ia hanya tersimpan di dalam ingatan penyaksi tanpa ditulis atau dirakamkan. Tapi sumber lisan ini juga boleh menjadi sumber bertulis sekiranya telah melalui proses temu duga, temu bual atau perbincangan. Dan biasanya sumber lisan ini menjadi sumber rujukan ahli sejarawan dalam bidang sejarah lisan. Contoh yang paling jelas ialah semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu selama 3,5 tahun, iaitu dari 15 Februari 1942 hingga
12 September 1945. Kebanyakan daripada generasi muda pada masa kini mengetahui tentang gambaran kekejaman dan keganasan pendudukan Jepun pada masa itu hasil daripada cerita-cerita orang tua-tua terdahulu yang merasai sendiri keperitan hidup pada zaman tersebut. Oke, seterusnya kita beralih kepada kritikan sumber. Oke, kritikan sumber ini dia bermaksud proses penafsiran bukti, yaitu suatu kajian atau ujian untuk mendapatkan kebenaran, dan bukanlah satu pendirian secara mental tentang sesuatu isu. Oke, kata arti lain dia adalah kritikan sumber ini ialah satu proses yang menentukan ketulinan sesuatu sumber melalui kajian dan penyelidikan, dan dia juga tetapi bukan berdasarkan pengetahuan yang sedia ada. So, kritikan sumber nih dorong buat satu kajian untuk menentukan keaslian suatu sumber. Oke, mengikut Max Bloch, kritikan sumber adalah kaidah untuk menguji suatu ketulinan sumber yang didapatilah, sebab karena ada kesangsian terhadap fakta. Oke, pendapat Max Bloch ni dia kena dipersetujui oleh R.J. Collingwood, dan kaedah itu disifatkan oleh beliau sebagai sejarah kritikal. Oke, untuk kritikan sumber dia terbahagi kepada dua, yaitu kritikan luaran dan juga kritikan dalaman. Oke, kita hari ini akan menceritakan pasal kritikan sumber, yang yaitu kritikan luar lah. Oke, kritikan luaran ini dia ada empat bahagian, yaitu kritikan luar adalah usaha mengesahkan ketulinan dan keaslian suatu sumber asli dari sudut luarannya. Oke, macam yang tadi ahli sejarawan bagi pendapat dorang, itulah pasal kritikan luaran, untuk memastikan keaslian sesuatu sumber. Dan sebelum kritikan luaran atau dikenali sebagai authenticity ini dibuat, umur dokumen atau sumber perlu dianggarkan terlebih dahulu. So, kemudian dua persoalan yang perlu dicetus, yaitu daripada bahan apa ia dihasilkan dan daripada bentuk apa ia dihasilkan. So, dia ada dua, bahan apa yang dihasilkan dan macam mana dia terbentuk. Oke, contohnya adalah dokumen yang menggunakan kertas sebelum abad 15. Oke, kesahihan untuk dokumen itu adalah sangat tidak tepat disebabkan kertas dihasilkan pada abad ke-15. So, sebelum abad 15 tuh maksudnya tidak kertas. So, apa-apa dokumen yang dibuat sebelum abad 15 maksudnya dia tidak sahih lah. So, dari sanalah cara ahli sejarawan mengkaji sesuatu ketulinan suatu sumber. So, kaedah lain kritikan luaran adalah ujian kimia. Oke, ujian kimia ini boleh dilakukan dari segi keadaan kertas, dakwat, dan cap yang digunakan. So, inilah yang menentukan ujian kimia tuh. Dorang akan bahan-bahan tersebut, dorang akan membuat satu ujian berbentuk kimia lah oleh ahli kimia untuk memastikan anggaran suatu sumber itu berapa lama sudah dibuat dan berapa sudah dia punya jangka hayat ya. Sebagai contohnya, manuskrip jurnal yang disimpan oleh Frank Swettenham yang mengandungi catatan dari bulan April 1874 sehingga Februari 1876 telah disahkan ketulinannya oleh pakar. Dorang membuat uji kaji kertas dan dakwat yang digunakan. So, hasil daripada ujian kimia tersebut
Kertas dan dakwat itu berumur lebih kurang 100 tahun, yaitu sama jangka masa antara manuskrip jurnal itu ditulis dengan tarikh kajian dilakukan. Oke, seterusnya kita beralih kepada ujian bahasa. Oke, ujian bahasa ini adalah antara kritikan luaran juga. So, gaya bahasa digunakan akan berubah dari segi sudut struktur ayat, ejaan, istilah, tanda bacaan, imbuhan dari masa ke masa. So, perbezaan itu setiap zaman akan berubah-ubah. So, di situ kita akan nilai dari sudut bacaan, dari sudut ejaan semua. Oke, seperti yang dinyatakan oleh J.J. Gerhan, gaya tulisan Latin oleh Livy yang bertarikh abad yang pertama tidaklah serupa dengan gaya tulisan Latin Enhard pada abad ke-9. Seterusnya adalah ujian tulisan tangan, hanya dijalankan ke atas dokumen yang bertulis tangan. So, tulisan tangan yang mempunyai ciri tersendiri dan sukar untuk ditiru. Seterusnya kita beralih kepada bahan ujian bahan untuk menentukan sama ada bahan yang digunakan dalam menghasilkan dokumen itu memang sudah wujud pada zaman itu yang ditarikan pada sumber itu sendiri. Kaedah kritikan sumber yang kedua adalah kritikan dalaman. Selepas kritikan luaran, ahli sejarawan perlu memastikan kemunasabahan sesuatu sumber melalui kritikan dalaman. Kritikan dalaman dia berlainan sedikit dengan kritikan luaran kerana dalam kritikan dalaman dia tidak memerlukan bantuan ahli bidang lain. Tujuan kritikan dalaman adalah untuk membentuk kredibiliti sesuatu sumber. Sebagai permulaan, ahli sejarawan perlu memahami apa yang dimaksudkan oleh saksi melalui bukti mereka dengan menanyakan 3 persoalan penting, iaitu siapa, di mana dan bila. Di dalam kritikan dalaman dia ada 5 proses kritikan dalaman, iaitu kritikan verbal, kritikan teknikal, kritikan logik, kritikan psychological dan terakhir adalah kritikan fakta. Di dalam kritikan verbal, ia memerlukan pengetahuan dari sudut bahasa. Di sini, ahli sejarawan perlu mengetahui atau menguasai lebih daripada satu bahasa, contohnya seperti bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya. Selepas melalui kritikan verbal, ia akan melalui lagi kritikan teknikal. Di sini kita akan mengetahui apakah tujuan sesuatu sumber ditulis oleh seseorang penulis. Setelah berjaya melakukan kritikan teknikal, tumpuan seterusnya adalah kritikan logik. Di dalam kritikan logik ini adalah proses yang dijalankan oleh ahli sejarawan dalam menyambungkan atau menyusun sesuatu idea mengikut kaedah pemikiran yang betul.